Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan terkini dari Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Menurut JKJAV dalam kemas kini Twitternya, 494,214 dos vaksin diberikan pada Rabu. Pemberian jumlah dos kedua lebih tinggi berbanding dos pertama. Itu adalah perkembangan terkini yang kami dapati daripada JKJAV dan kami akan bawakan perkembangan tersebut di buletin awal yang akan datang dan juga di astroawani.com. Dan kita teruskan dengan perkembangan niaga. Awani sama di pasaran Asia Pasifik mendata pada pembukaan Khamis selepas indeks Dow Jones ditutup rendah terdahulu. Sama di pasaran Amerika ditutup rendah dengan data menunjukkan pertumbuhan pekerjaan swasta di Amerika memperlahan bulan lepas. Menurut laporan, sektor swasta di Amerika cuba menambah 330,000 pekerjaan baru berbanding 650,000 yang diunjurkan. Menurut laporan Reuters, saham General Motors dan juga Ford turut catatkan kejatuhan berikutan ketidaktentuan akibat gangguan teknologi dan juga ekonomi yang berdepan pembuat kenderaan global. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh hampir 1%, indeks S&P 500 jatuh 0.46% dan juga Nasdaq naik 0.13%. Menurut pakar yang dipetik Reuters, orang ramai kini risau dengan kadar inflasi yang tinggi yang mampu meningkatkan kadar faedah. Antara faktor lain yang turut pengaruhi pasaran adalah peningkatan varian Delta di Amerika. Sebelum ini, naib pengurusi The Fed membayangkan Bank Pusat itu mungkin meningkatkan kadar faedah pada 2023. Dan pada Rabu, Bursa Malaysia mengakhiri urus niaga teramat rendah berikutan kebimbangan yang kian memuncak terhadap penularan ketara varian Delta COVID-19 serta perkembangan terkini politik dalam negara. Menurut ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim yang dipetik bernama, FBM KLCI tutup 0.6% lebih rendah dengan pelabur masih mencerna perkembangan politik terkini dalam negara selain daripada kes COVID-19 yang sekali lagi mencapai tahap tertinggi. Malaysia pada Rabu mencatatkan 19,819 kes COVID-19 baru, jumlah tertinggi sejak pandemik ini melanda negara pada awal tahun lepas, dan kita ingin melihat faktor yang pengaruhi dagangan dan pelabur pada Rabu dan juga baki 2 hari dagangan. Kita bersama dengan pengurus Dana Value Partners Malaysia, Kamal Mustaza. Kamal, pertama sekali kita tahu Bursa Malaysia jatuh semalam akibat situasi politik semasa dan juga kes COVID-19 yang terus cecah paras rekod. Bagaimanakah reaksi pelabur secara terperinci dan juga apakah kegusaran mereka, Kamal? Okey Rizal, kalau kita lihat perkembangan politik yang dilihat sejak beberapa hari lepas memangnya mempengaruhi sentimen pasaran dengan menyaksikan indeks belanja aras FBM KLCI semalam dibuka rendah sehingga mencecah paras terendah intraday sebanyak 1,483.73 mata pada sesi pagi menjelang perutusan khas oleh Perdana Menteri pada tengah hari semalam. Pada sesi petang pula kita lihat indeks sedikit pulih dengan kemerosotan yang lebih kecil untuk ditutup 8.93 mata lebih rendah kepada 1,491.33 berbanding 1,500.26 mata pada hari sebelumnya. Sejak dari hujung minggu lepas, kita melihat FBM KLCI terus menguji paras psikologi 1,500 mata dan semalam ianya ditutup di bawah paras tersebut. Dengan situasi politik yang fluid dan dinamik, tempoh sebulan yang mendatang sebelum Parlimen dibuka dijangka akan terus mencabar, di mana persoalan berkaitan keabsahan Perdana Menteri dan Government of the Day akan terus menjadi tanda tanya. Dan ini memangnya akan menjejaskan sentimen pelabur. Di samping itu, dengan kes COVID harian yang mencecah paras rekod semalam, ini juga akan memaksa pelabur akan terus berdagang dengan lebih berhati-hati dalam tempoh masa terdekat ini. Dan Kamal, adakah pelabur tempatan dan antarabangsa berbeza reaksi mereka kepada faktor politik dalam negara ini, Kamal? Ya, kita boleh lihat pelabur asing masih lagi berada dalam mod penjualan dan belum menunjukkan sebarang keyakinan di mana mereka terus merekodkan aliran keluar dana dari bursa saham tempatan dengan jumlah mencecah 200.9 milion ringgit sepanjang 2 hari pertama dalam minggu ini sahaja. Secara keseluruhan, sejak dari awal tahun ini, jumlah aliran keluar dana asing telah pun melebihi 5 bilion ringgit dengan pegangan saham asing pasaran equity Malaysia sudah pun mencecah paras terendah iaitu sebanyak 20.2% pada akhir bulan Julai. Sebaliknya, pelabur tempatan, terutamanya pelabur ringgit, masih lagi terus menyokong saham tempatan dengan penyertaan yang kukuh di samping kedua-dua pelabur ringgit dan institusi tempatan terus mendominasi pasaran tempatan. Dan Kamal, sektor manakah yang terkesan akibat ketidaktentuan politik ini, Kamal?
Secara keseluruhannya, ketidaktentuan politik mempunyai implikasi yang lebih meluas terutama dalam isu-isu dasar dan polisi, dan ini sememangnya akan mempengaruhi sentimen pengguna dan juga korporat yang akan lebih berhati-hati dalam merancang perbelanjaan dan pelaburan mereka. Jadi sebenarnya pelbagai sektor akan terkesan akibat dari ketidaktentuan politik ini. Namun kalau nak diambil kira sektor mana yang akan lebih terkesan, secara amnya sudah pasti sektor-sektor yang mempunyai hubung kait rapat dengan dasar dan polisi kerajaan akan lebih terkesan, sebagai contoh sektor pembinaan dan hartanah itu sendiri. Dan adakah kaunter sarung tangan getah dan kesihatan terus catatkan kenaikan susulan peningkatan kes COVID-19? Dari segi permintaan sarung tangan getah, ia masih lagi kelihatan kukuh susulan peningkatan kes COVID-19 di seluruh dunia. Namun apa yang membimbangkan para pelabur adalah lebih berkenaan dengan penambahan berterusan kapasiti bekalan serta kemunculan pesaing-pesaing baru terutama dari China yang sedikit sebanyak akan mengganggu ketidakseimbangan antara bekalan dan permintaan. Baru-baru ini sebuah syarikat sarung tangan getah dalam laporan suku tahunannya menyatakan harga puasa jualan atau ASP sudah pun memuncak dan dijangka akan mencatatkan penurunan dalam suku-suku tahunan yang mendatang akibat dari peningkatan kapasiti global yang agresif serta aktiviti pembelian yang perlahan dari pelanggan dalam usaha mereka mempelbagaikan rantaian bekalan bagi mengelakkan gangguan bekalan akibat PKP. Di samping itu isu-isu berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus iaitu ESG juga akan terus menghantui sektor ini. Dan Kamal, mungkin Kamal tahu apakah kejelasan yang dicari pelabur ketika ini, Kamal? Sudah pasti kestabilan dari segi politik serta kepastian dalam hala tuju ekonomi negara merupakan antara perkara yang dimahukan oleh pelabur. Malaysia kini dilanda dengan triple crisis, iaitu krisis dari segi kesihatan dan ekonomi akibat COVID, di samping krisis politik yang dilihat terus-menerus sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Pada khidmat saya, pelabur melihat krisis politik ini sebagai suatu isu yang perlu dielakkan, lebih-lebih lagi dalam suasana COVID yang tinggi dan ekonomi yang tidak menentu. Dan ianya perlu diselesaikan dengan segera, di mana any delay atau sebarang kelewatan dalam menentukan keabsahan suatu kerajaan itu hanya akan prolong the pain and hurt the economy in a longer term. Dan Kamal, bagaimana pula dengan ringgit berbanding dolar Amerika? Adakah faktor harga minyak terus pengaruhi ringgit? Kalau dilihat dari segi sejarahnya, ringgit kebiasaannya sebelum ini memperlihatkan pergerakan yang selari dengan harga minyak mentah, memandangkan sektor petroleum memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan Malaysia sendiri merupakan pengeksport bersih minyak dan gas. Namun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kebergantungan terhadap sektor petroleum sudah semakin berkurangan dan ini secara langsung mengakibatkan berlakunya decoupling di antara ringgit dan harga minyak yang kita lihat sudah pun berlaku sejak awal tahun ini, di mana ringgit terus merosot walaupun harga minyak mentah itu naik. Bagaimana pula dengan faktor politik dan juga COVID-19? Adakah ini pengaruhi ringgit pada ketika ini, Kamal? Ya, sejak dari awal tahun ini yang saya katakan sebelum ini, ringgit telah pun mengalami penyusutan sebanyak lebih kurang 5% sehingga mencapai paras 40.22 yang kita lihat sekarang berbanding nilai mata wang dolar Amerika Syarikat. Jadi sememangnya faktor peningkatan kes COVID dan isu politik seperti pelaksanaan darurat serta ketidakstabilan politik menyumbang terhadap ketidaktentuan pasaran yang sekaligus memberikan kesan negatif terhadap nilai mata wang ringgit itu sendiri. Dan Kamal, indeks PMI Malaysia ditunjuk meningkat kepada 40.1 mata untuk Julai bagi sektor pembuatan berbanding pada Jun. Adakah ini beri kelegaan kepada pelabur yang memerhatikan sektor pembuatan? Okey, seperti yang dijangkakan, Perintah Kawalan Pergerakan terus memberikan impak negatif terhadap angka PMI bagi sektor pembuatan. Walaupun ia menunjukkan sedikit peningkatan berbanding bacaan 39.9 mata pada bulan Jun, angka tersebut masih lagi berada pada paras di bawah nilai ambang 50 yang menandakan pengecupan masih lagi berlaku dan menghantui sektor tersebut. Nilai output yang rendah dan pesanan baru yang tidak memerangsangkan merupakan antara faktor penyumbang terhadap nilai bacaan PMI tersebut. Namun kalau dilihat dari sudut positif, pesanan ekspor masih lagi tampak sihat dan ini mungkin memberikan sedikit nafas lega kepada para pelabur mengenai sektor pembuatan di Malaysia. Dan bagaimana pula dengan faktor luaran dan juga pengaruhnya ke atas pasaran sektor swasta di Amerika Syarikat menambah sekitar 330,000 pekerjaan pada Julai. Ia adalah lebih rendah daripada jangkaan 650,000 dan juga PMI perkhidmatan China tunjukkan peningkatan. Adakah Kamal lihat ini mampu berikan sentimen positif kepada pelabur serantau dan juga di Malaysia? Ya, jadi penambahan 330,000 pekerjaan baru pada bulan Julai berdasarkan data perubahan pekerjaan swasta adalah jauh
tersasar berbanding dengan tinjauan awal penganalisis yang menjangkakan 690,000 pekerjaan baru akan diwujudkan pada bulan Julai. Jumlah penurunan ini adalah sangat drastik berbanding dengan 680,000 pekerjaan baru yang diwujudkan pada bulan Jun, dan ini merupakan jumlah terendah yang direkodkan sejak Februari tahun ini. Walaupun begitu, kita mungkin boleh melihat situasi di mana bad news for the economy can be a good news to the market, dan ini berkait rapat dengan respon Rizal Persekutuan terhadap pertunjuk ekonomi. Memandangkan laporan pekerjaan merupakan antara faktor utama yang diambil kira oleh pihak Rizal Persekutuan bagi menentukan langkah seterusnya berkaitan dasar polisi moneteri, angka yang kurang memberangsangkan ini mungkin akan memaksa Rizal Persekutuan untuk meneruskan dasar moneteri yang lebih akomodatif dan melambatkan proses normalisasi dasar moneteri, dan ini akan terus memberikan sentimen yang positif kepada pelabur. Begitu juga dengan PMI perkhidmatan China yang melonjak dari 50.3 mata pada bulan Jun kepada 54.9 mata pada bulan Julai. Ianya sedikit sebanyak memberikan indikator atau petunjuk awal bahawa pertumbuhan ekonomi China akan lebih seimbang dalam bulan-bulan mendatang, sekaligus menepis kebimbangan awal mengenai pemerlahanan kadar pemulihan ekonomi di China. Dan terima kasih Pengurus Dana Value Partners Malaysia Kamal Mustazam membincangkan berkenaan dengan apakah yang pengaruhi pasaran pada semalam dan juga bagaimanakah faktor politik dan juga faktor COVID-19 pengaruhi keyakinan pelabur di Bursa Malaysia. Dan saya akan bacakan sedikit perkembangan terkini jumlah kumulatif pemberian dos vaksin di sini, iaitu 22.646 juta dos vaksin telah diberikan sehingga 4 Ogos semalam, dan daripada jumlah tersebut jumlah populasi yang menerima dos pertama adalah 45.8% dan juga dos kedua adalah 23.6%, dan kami akan bawakan perkembangan tersebut dalam buletin awan yang akan datang dan juga di astroawan.com. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini.